Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita sambung kita punya perbincangan berkenaan dengan ringkasan bagi usulul fiqh. Jadi untuk kali ini saya nak mengajak untuk kita melihat berkenaan dengan perbahasan ringkas pada konteks al-azimah dan juga rukhsah. Azimah dan juga rukhsah. Baik. Azimah dan rukhsah merupakan sebahagian daripada pembahagian hukum-hukum taklifi. Sebab hukum taklifi sebagaimana yang kita bincangkan sebelum daripada ini ada 5: wajib, sunat, makruh, haram dan juga harus. Ini pada jumhur ulama lah, melainkan mazhab Hanafi dia ada 7. Dipecahkan lagi, iaitulah fardu berbeza dengan wajib, di mana fardu daripada dalil yang qat'iyatul thubut dan juga dilalah. Manakala wajib pada mazhab Hanafi adalah pada dhanniyatul dilalah ataupun dhanniyatul thubut seperti daripada dalil hadis ahad. Dan makruh mazhab Hanafi juga bahagi kepada 2: makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh pada jumhur, dan juga makruh tahrim. Makruh tahrim itu adalah kerana dalil haram ataupun dalil larangan itu adalah dhanni iaitu thubut. Tapi dari sudut makruh tahrim itu di sisi jumhur juga adalah haram. Kerana mazhab Hanafi meletakkan beza makruh tahrim dan juga haram itu sendiri, kerana haram itu daripada qat'i iaitu thubut dan dilalah. Okey, baik. Jadi kita akan azimah dan rukhsah ini dia akan berada dalam konteks ini. Kerana dia sebahagian daripada pembahagian hukum taklifi. Okey. Kita tengok. Okey, terus rukhsah. Okey, rukhsah tu apa? Iaitulah nama bagi apa yang diharuskan oleh syarak ketika mana darurah. Sebagai keringanan daripada orang-orang yang mukallaf, yang dipertanggungjawabkan untuk buat sesuatu atau tinggal sesuatu. Dan juga ia sebagai bentuk menolak kesukaran yang ada pada mereka. Dan tuntutan dan juga keharusan itu at-talab, perintah, tuntutan. Ini pada hukum asalnya kalau yang lazim bersifat wajib lah. Kalau yang ghairul lazim bersifat sunat, kan? Wal ibahah dan keharusan adalah daripada bahagian-bahagian hukum yang taklifi tadi itu. Okey. Namun sebahagian ulama berpendapat annal azimah wa rukhsah adalah bahagian daripada hukum wad'i, kan? Kerana diambil kira yang azimah itu kembali kepada Allah sebagai syarik yang menetapkan hukum keadaan yang biasa bagi mukallaf sebab untuk kekalnya hukum asal dan berterusan. Adapun rukhsah pula adalah pada situasi yang ahwal tari'ah, mana situasi yang mendatang, bukan biasa. Jadi darurah tadi tu bukan benda kebiasaan, benda yang mendatang. Sababan, dan suasana ataupun situasi yang mendatang itu menjadi sebab litakhfif anil mukallaf. Kan? Jadi sebab. Jadi bila sebab, maka dia termasuk dalam perbincangan pembahagian hukum wad'i. Akan tapi menurut dalam kitab yang kita jadikan perbincangan ini, Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan menyatakan pandangan yang pertama yang mana ulama mengatakan azimah dan rukhsah itu daripada hukum taklifi itu adalah lebih kuat. Itulah yang dipilih. Kan Okey, kita tengok itu perbahasan azimah dan rukhsah ini apa kaitan bila kita bincang dengan hukum taklifi dan juga wad'i. Jadi dia termasuk dalam hukum taklifi walaupun ada sebahagian mengatakan dia termasuk dalam hukum wad'i. Okey, baik. Azimah pada bahasa adalah tujuan atas suatu perkara yang pasti. Mesti dan pasti. Kan Okey, azma kan daripada tadi dalam Al-Quran, fanasiya walam najid lahu azma ayu lam yakun min Adam alaihissalam qasdun muakkadun ala isyani amri rabbih. Kan bukanlah Adam itu, dalam ayat tersebut bukanlah Nabi Adam itu nak buat maksiat ataupun mengingkari larangan Tuhan terhadap mendekati pokok
khuldi itu. Jadi azmah itu adalah benda yang pasti. Jadi Nabi Adam mengatakan aku telah di mana diceritakan Nabi Adam itu lupa dan mendapati Adam itu bukanlah sungguh nak buat benda tadi. Okey. Adapun pada istilah azimah itu bermaksud sebagaimana yang telah diterangkan sebelum daripada ini. Apa maksud dia? Iaitulah yang dinyatakan tadi itu. Azimah adalah ismun lima talabahu syari'u au abahahu ala wajhil umum. Nama bagi sesuatu yang dituntut, yang diperintahkan oleh syarak. Sama ada wajib ataupun sunat berdasarkan pada lazim ataupun tidak, ataupun benda yang diharuskan oleh syarak dari sudut yang umum. Jadi benda tadi itu benda yang kena buat ataupun boleh buat. Jadi azimah tadi itu. Sebagian ulama menyatakan iaitulah azimah nama bagi sesuatu yang mana asal daripada hukum yang tidak ada hubung kait dengan awarid. Awarid di situ adalah perkara yang menempel lah. Contohnya apa? Sungguhnya jadi menunjukkan azimah diberi ini diistilahkan makna dia mutlak ke atas hukum syarak yang disyariatkan bersifat umum kepada mukallaf tadi itu, tanpa melihat kepada apa yang datang ke atasnya daripada perkara-perkara uzur. Yang ini apa? Azimah ni maksudnya hukum asal. Azimah ni benda yang hukum asal. Kan azimah ni benda yang bukan asal yang menjadikan perundangan ataupun hukuman ke atas semua orang mukallaf pada kebiasaan yang biasa, tanpa melihat pada perkara yang darurah yang mendatang secara tiba-tiba, kan sebagaimana semayang dan juga ibadah lah, kan Jadi sebagaimana contoh makan makanan yang halal itu adalah keadaan yang biasa, wajib mencari perkara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum hukum asal, kan kena makan benda-benda yang baik, iaitu patut syariah dan juga benda yang elok lah, kan benda yang halal. Jadi bila datang perkara yang tariun, mendatang, berlakunya darurah, maka ketika itu berubah hukum kepada rukhsah tadi itu, kan macam semayang pada asalnya 5 waktu sehari semalam, semayang tamam penuh 4 rakaat pada waktu dia, tapi bila ada sebab musafir menjadikan adanya rukhsah yang memberikan keringanan, maka semayang jamak, menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu, ataupun qasar, dikurangkan bilangan rakaat daripada 4 kepada 2, kan okey, baik. Dan ia ada pada jenis-jenis hukum yang taklifi, sama ada perkara wajib, sunat, makruh dan juga harus. Okey, baik. Rukhsah pula adalah pada bahasa as-suhulah wal yusru, benda yang mudah dan benda yang senang. Pada istilah dia, sebagaimana nyatakan tadi itulah, iaitulah pada yang ni, nama yang bagi sesuatu yang dibolehkan oleh syarak ketika mana darurah, sebagai keringanan dan juga nak menolak kesukaran tadi itu. Okey, baik. Sebagian ulama menyatakan rukhsah ini benda yang dipermudahkan, diperluaskan kepada mukallaf untuk melakukannya, kan maksudnya pada asalnya sempit, wajib je lah. Bila berlaku darurah diperluaskan, maksudnya bukan sekadar wajib. Jadi bagi yang memang tak mampu boleh ambil rukhsah. Ada perkara yang diharuskan untuk melakukannya kerana keuzuran dan lemah daripada mukallaf tadi itu nak buat pada hukum yang asal. Ma'aqiyamis sababil muharam, sama dengan adanya sebab-sebab yang diharamkan lah. Okay. Sebab apa? Sebab kalau benda tadi itu asal boleh, maka dia ada pilihan. Dan contoh kalau dalam bab makan yang darurah tadi itu, asalnya memang haram, kemudian adanya rukhsah kerana darurah, maka dia berubah tadi itu. Kalaulah tiada keuzuran la sabatat hurmah, kalau tak ada keuzuran tadi itu, yakni sebagaimana contoh tak ada situasi darurah, maka hukum haram tadi itu kekal. Hukum haram tadi itu kekal. Berdasarkan apa yang dibincangkan tadi, maka rukhsah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah sebagai syariat yang dibina atas keuzuran orang-orang mukallaf. Kalau tak ada keuzuran, laulaha, yakni laula
a'dzarul mukallaf la baqiyal hukmu al-asli, akan kekal hukum yang asal. Mana kata rukhsah ni adalah apa? Hukmun istithnaiyun, hukum pengecualian daripada hukum asal seluruh dia. Dan sebab pengecualian itu kerana berlakunya darurah, kerana berlakunya keuzuran, bagi nak menolak kesukaran, kepayahan daripada manusia ini, orang yang diberikan tanggungjawab, ini mukallaf lah. Pada kebanyakan hukum, pada kebanyakan keadaan, rukhsah itu akan memindahkan atau menukarkan hukum asal daripada status yang luzum kepada martabatil ibahah, kepada status yang martabat yang harus. Ada kalanya juga, ada kala dikatakan di sini berpindahnya daripada martabat sunat ataupun wajib. Sama ada wajib bukan kepada sunat, sunat juga kepada harus sebagainya. Jadi itu di antaranya lah. Baik. Jenis-jenis anwa'ul rukhas, jenis-jenis rukhsah. Yang pertama, mengharuskan yang benda yang diharamkan ketika mana berlakunya darurah. Ibahatul muharrami 'inda darurati. Jadi hukum asalnya haram, tapi diharuskan ketika mana darurah. Seperti mana kat talaffuzi bi kalimatil kufri ma'at mi'nanil qalbi idza ukriha ala dhalika bil qatli. Sebagaimana melafazkan dengan perkataan kufur, dalam masa yang sama hati dia tetap beriman tenang. Hati dia tak reda terhadap kufur tadi tu, cuma mulutnya saja. Ketika mana apabila dipaksa untuk melakukan perkara tersebut, yang mana paksaan itu berlaku dengan ancaman bunuh. Kalau sekadar ancaman yang cubit-cubit, nak sikit-sikit yang tak memberikan kemudaratan yang besar, maka tak bolehlah. Sebab itu disebut idza ukri ala dhalika bil qatli. Sebagaimana firman Allah yang berlaku pada zaman Nabi itu, keluarga Ammar, kerana illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kerana Allah Taala menyatakan bahawa Ammar masih lagi seorang yang beriman. Kerana ketika itu dia diancam untuk dibunuh sebagaimana telah syahidnya ayahnya dan juga ibunya Sumayyah. Kan? Dan sebagaimana juga contoh aklul maitati wa syurbi al-khamri wa syurbul khamri. Kalau kita ni lah, kalau kita nak ataf, aklil maitati wa syurbil khamri, makan bangkai dan juga minum arak. Kerana menjaga nyawa kehidupan itu daruriyun, perkara yang daruri, perkara asas. Fa abaha asy-syari'u al-hakimu aklal maitati 'inda al-ju'i syadidi alladhi yakhafu fihi talafun nafs. Yang mana syarak mengharuskan makan bangkai ketika mana lapar yang bersangatan, yang mana takut pada kelaparan itu akan hancurnya nyawa, yakni mati. Kan? Begitu juga minum arak. Inda dha'ami asyadidi, yang haus yang bersangatan, yang mana alladhi yakhsha fihi, takut padanya, yakni disebab kehausan yang bersangatan tadi, al-halaku, kebinasaan, mati. Kan? Begitu juga contohnya lagi, itlafi malil ghairi indal ikrahi alaihi ikrahan yuaddi ila talafin nafsi au adwin minha. Dia merosakkan harta benda orang lain, yang mana dia merosakkan itu sebab apa? Ketika mana berlakunya paksaan ke atasnya, yang mana paksaan tadi itu membawa ancaman kepada mati ataupun mencederakan anggota atau dipotong tangan ke, jadi cacat ke, kan? Jadi benda itu lagi besar. Baik. Tanian, yang kedua jenis-jenis rukhsah adalah ibahatu tarkil wajib, harus meninggalkan perkara yang wajib. Tadi itu harus perkara yang haram ketika mana darurah. Yang kedua adalah harus ketika mana meninggalkan yang wajib. Contoh, berbuka ketika bulan Ramadan kerana musafir ataupun sakit, bagi nak menolak akan masyaqqah, kesukaran, kesusahan lah. Di antaranya juga tarkil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari, meninggalkan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ketika mana pemerintah taghiyatan zaliman, pemerintah yang taghut, yang zalim ketika itu, yaqtulu man ya'muruhu wa yanhau, yang mana pemerintah yang berkuasa, yang jahat,
yang mana zalim dan dia berpuasa suruh, dia kata pemerintah itu akan bunuh siapa yang amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika itu berlakunya kita panggil situasi yang memberi ancaman, maka kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ketika itu wajib. Jadi boleh tinggal supaya nak selamatkan nyawa dulu, pecah strategi kan. Yang ketiganya apa? Tashihu ba'dil uqudil lati yahtajuhan nasu wa illam tajri 'alal qawaidi al-ammati, kan. Sahnya sebahagian akad-akad yang manusia sangat berhajat kepada akad-akad tersebut, sekalipun akad-akad itu tak berlaku di atas ataupun tak terbina di atas kaedah-kaedah yang umum. Contohnya apa? Baik salam, jual beli salam. Kan jual beli asalnya benda kena ada. As-saman wal mabi' ataupun wal muthmal mawjudun, mesti wujud, kan. Jadi baik salam ni benda yang barang tak wujud lagi. Kan, maka ketika itu faqad abahahu syari'u al-hakimu ma'a annahu bai'un ma'dum. Syarak membolehkan, sedangkan bai'us salam ini pada konteks konsep dia yang asal adalah jual beli benda yang tiada, kan. Wa bai'ul ma'dumi batilun, dan jual beli benda yang tiada ni pada asalnya adalah perkara batil sebab tak cukup rukun, kan. Barang tak ada, macam mana kita nak ni, kan. Walakin ajazahu syari'u, akan tapi syarak mengharuskannya, membenarkannya, istifna'an, pengecualian, berdasarkan pengecualian dalam keadaan dikecualikan minal qawaidi al-ammati fil buyu', daripada kaedah-kaedah umum dalam jual beli. Kerana apa? Takhfifan, sebagai bentuk keringanan, wa taisiran, yang mana nak memudahkan alal mukallafin, yakni manusia, ini orang-orang yang mukallaf. Wa minha aidan, dan contohnya lagi aqdul istisna, akad istisna, kan. Kita nak akad macam nak suruh orang buat rumah. Contoh, abahu syari'u ma annahu bai'un maqdum li hajatin nas ilaihi wa fi man'ihim minhu harajun wa dayyiqun. Dan kerana ada hajat manusia kepadanya. Kan, kadang-kadang dah orang ni dia buat akad istisna. Contohnya apa? Kontraktor tentang nak bina rumah. Dibayarnya dulu. Dan barulah berlaku. Akad tadi tu barulah berlaku proses pembinaan berdasarkan kepada persetujuan payment, sama ada sekaligus, 2 kali bayar, 3 kali ke. Asalnya tak ada. Dan bayaran itu untuk rumah, kan, tapi rumah tak ada. Berlaku proses pembinaan, kan. Manusia berhajat. Kalau tak dibenarkan, disebutkan di situ akan berlakulah kesukaran dan juga sempit. Jadi akan menyusahkan. Okay, baik. Hukmur rukhsati, hukum rukhsah itu al-aslu fi rukhsati, hukum asal bagi rukhsah adalah al-ibahah, adalah harus. Fahiyya tunkilul hukmu, iaitulah rukhsah tadi itu dia memindahkan hukum, tunkilul hukmal asliyah, iaitulah rukhsah tadi itu memindahkan hukum asal, ataupun kita nak baca tunkalul hukmul asliyah, iaitulah rukhsah tadi itu telah dipindahkan hukum asal minal luzum, daripada perkara yang mesti, ila takhir, kepada pilihan, bainal fa'li wa tarki, sama ada untuk buat ataupun untuk tinggal. Lianna mabdiyya rukhsati, kerana dibinanya rukhsah itu mulahidatu udhril mukallaf. Kerana apa? Kerana disebabkan berlakunya keuzuran, wa raf'il masyaqqah anhu, dan nak mengangkat kesukaran, kepayahan, bebanan daripadanya. Wala yata'atta tahsilu hadzal maqsudi, dan tidak akan datang hasil yang dimaksudkan dengan rukhsah itu melainkan ibahatil fi'lil mahdhur, dengan apa? Dibolehkan melakukan perkara yang dilarang pada awalnya, dan watarkil ma'muri bihi, dan meninggalkan perkara yang disuruh dengannya untuk melakukannya pada awalnya, kan. Sebagai contoh, fitru fi Ramadan lil musafiri wal marid, berbuka pada bulan Ramadan kerana musafir dan juga sakit. Fa kullu minhuma, dan setiap daripada keduanya itu, musafir dan sakit, adalah al-iftar, dah berbuka amalan kerana beramal dengan rukhsah. Wasiyamu amalan bil azimah, adapun meneruskan puasa kerana beramal dengan azimah, yakni hukum asal. Idza lam yadurruhuma as-saum,
sekiranya puasa tadi itu tak memberikan mudarat kepada keduanya musafir ataupun orang yang sakit tadi. Wahadhihi, dan hadhihi ini iaitulah contoh gambaran tadi itu, hiya rukhsatu ada tarfiyati ala istilahil Hanafiyah. Kan okay, baik. Dari sudut mazhab Hanafi dia kata rukhsat tarfiyah namanya. Waqad yakunul akhzu bil azima aula. Dan ada kalanya mengambil dengan azimah, kita meneruskan berpegang benda yang azimah dalam keadaan adanya rukhsah, tapi kita tetap meneruskan benda azimah lebih utama. Ma ibahati akhzi bi rukhsah, dalam keadaan boleh untuk nak mengambil benda yang rukhsah. Kan? Di antara jenis yang aula untuk lagi azimah walaupun adanya rukhsah, contohnya ibahatu ijra'i lafzil kufri ala lisan ma'atminani qalbi inda ikrahi alaihi bil qatli aw talafil adwi. Kan, dalam keadaan macam tadi itu, contoh yang diberikan iaitulah menafaskan pada mulut sahaja perkataan kufur, sedangkan hati tetap beriman ketika mana dipaksa ke atasnya akan ancaman bunuh ataupun nak merosakkan ataupun menghancurkan anggota, nak lumpuhkan dia, nak potong sebagainya. Walakin aula al-akhdhu bil azimah. Kan, yang aulanya adalah mengambil benda yang azimah, yang ini kita tak ucapkan walaupun ada ancaman tadi tu. Lima fi dhalika, kerana apa? Min izharil i'tizazi bid-din was-salabati bil haqq wa ighadhatil kafirin wa id'afi nufusihim wa taqwiyati ma'nawiyatil mu'minin. Kerana dengan kita azimah tadi tu, walaupun diancam bunuh ataupun dicederakan sehingga nak potong atau nak hancurkan anggota kita, itu kita menzahirkan keizzahan kita bersama agama. Kan? Jadi kita ni seorang yang cekal, seorang yang tetap dengan kita, dan orang yang betul-betul berpegang dengan kebenaran. Jadi kita tak boleh nak kompromi lah. Cakap walaupun tak entak. Ni aku rukhsah dia. Walaupun tadi tu kalau ambil rukhsah taklah haram. Tapi yang aulanya adalah azimah bagi siapa yang mampu. Wa ighadhatil kafirin, sebagai lawan balik ataupun kita panggil respon balas kepada orang kafir yang memberikan ancaman tadi tu, dan nak melemahkan jiwa-jiwa mereka orang kafir itu dan menguatkan. Inilah hakikat sebenar orang yang beriman. Kan okay. Ya dulu ala zalika, contohnya terhadap perkara sedemikian, anna ba'da a'wani Musailamatil kadzab akhadhu rajulain muslimaini wa dhahabu bihima ilaihi fasa'ala ahaduhuma ma taqulu fi Muhammad qala huwa Rasulullah qala fama taqulu fi dhalika qala anta aidan fatarakahu wa lam yasummuhu bisu'in thumma sa'ala al-akharu an Muhammad faqala huwa Rasulullah qala fama taqulu fi qala ana asim la asma' la fa'ada alaihi thalathan fa'ada jawab buhu faqatalahu falamma balagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amma al-awwal faqad akhadha bi rukhsatillah wa amma ath-thani faqad sada'a bil haqqi fahani'an lahu. Kan jadi ada dua orang Islam ni yang ditangkap oleh Musailamah dan geng-geng. Musailamah Kazab dan geng-geng ni ditangkap dua orang yang beriman, orang Muslim. Kemudian dia pun tanya, apa yang kamu nak kata pada Muhammad? Seorang tu kata, Muhammad tu Rasulullah. Jadi Musailamah kata pula, aku ni macam mana? Kan? Jadi yang seorang yang pertama tadi, kamu juga Rasulullah. Kamu juga utusan Allah. Jadi Muhammad Rasulullah, kamu juga utusan Allah. Kan? Maka Musailamah pun lepaskan dia dan tak buat benda-benda yang buruk kepada dia. Maka ditanya kepada lelaki yang kedua tentang Muhammad. Tak apa yang kamu katakan? Jadi dia Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dan berkata, Musailamah tanya soalan kedua pula. Jadi, aku ni macam mana? Lelaki kedua tu kata apa? Aku tak dengar apa kamu cakap ni. Aku pekak tak dengar. Kan Maka Musailamah ulang 3 kali. Dia nak pressure. Maka begitulah dia cakap, aku tak dengar. Ya, 3 kali, maka Musailamah pun bunuh dia. Mana kata dia cakap gitu sebab dia tak nak cakap benda yang kufur tadi. Kata Musailamah itu adalah utusan Allah juga. Kerana saat Musailamah ni rasul palsu kan. Jadi bila begitu itu sampai kepada Nabi SAW, apa Nabi kata pada dua lelaki Muslim tadi itu? Maka Nabi kata, ammal awal, lelaki yang pertama tadi itu yang dia kata Muhammad Rasulullah dan Musailamah al-Kazab anta aidon, yakni kau juga Rasulullah, adalah mengambil rukhsah daripada Allah. Kerana ketika itu diancam untuk bunuh.
Adapun laki yang kedua, dia tak nak mengaku Musailamah sebagai Rasulullah sehinggalah dibunuh, maka Nabi kata dia orang ni berpegang dengan kebenaran dan telah dia secara tak langsung dengan dia punya ketetapan dia tadi tu menghina akan Musailamah lah, sebab Musailamah tu jahat kan. Okey, begitulah juga yang lain. Ini ada kisah Ammar bin Yasir yang mana menutulkan kalimah kufur sampai ke Rasulullah, turun ayat tadi itulah. Okey. Begitu jugalah. Di antaranya lagi aula dalam azimah tadi itu, al-akhzu bi azimatil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Tetap kita buat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Walau adda ilal qatli, walaupun dia itu diancam untuk dibunuh. Wa hadza huwal awal. Ini lebih aula. Kan sebagaimana yang ditunjukkan dan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, penghulu bagi orang-orang syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana merupakan, dan Nabi kata apa lagi, warajulun. Ini Nabi kata tentang aula ni. Qala kalimat haqqin li sultanin jairin faqatalahu. Dan laki yang berkata benar di hadapan pemerintah atau penguasa yang jahat, yang berkuasa, dan dia dibunuh. Dan sultan yang jahat tadi itu penguasa membunuhnya. Jadi walaupun diancam bunuh, tetap dia berkata kalimat haqqin. Baik. Okey. Okey, baik. Peringatan di sini, sesungguhnya dalam perbincangan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini ketika mana berlakunya ketakutan kemudaratan. Darur apa kemudaratan yang sangatlah sebagai rukhsah. Sebagaimana juga kalau diperintahkan oleh hakim pemerintah yang zalim untuk membunuh yang ketika mana berlakunya ketika itu situasi yang pemerintah yang zalim yang dia nak bunuh siapa yang buat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, maka mengambil azimah itu adalah lebih aula. Sekejap Okey. Maka begitulah juga dalam keadaan situasi kalau hakim yang zalim tadi itu dia mengancam bunuh siapa yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada situasi itu mengambil hukum azimah adalah lebih aula, lebih utama sebagaimana telah dibincangkan lah. Akan tapi illa anna hadzal hukma innama huwa bil juz'i la bi kulli. Benda yang tadi itu sama ada kita ambil hukum azimah tadi itu adalah benda yang bersifat sebahagian, bukan sifat menyeluruh. Kan okay, baik. Jadi sebagaimana contoh dikhususkan seorang bukan pada kesemua umat. Maka tak boleh kita nak pasal umat semua sekali ketika itu buat amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan takut daripada sultan yang bengis, yang zalim tadi itu. Kan? Kerana apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini hukum wajib dia tadi itu fardunya adalah fardu alal kifayah, sebahagian. Bukan fardu ain secara inilah. Tapi kena ada. Okey, baik. Jadi nak katanya siapa yang nak ambil azimah itu adalah aula, tapi mengambil azimah itu adalah bersifat juz'i. Siapa yang mampu, siapa yang boleh, siapa yang kental, struggle. Tak boleh nak paksa orang lain macam dia. Dalam keadaan rukhsah ada. Dalam keadaan rukhsah ada, tak boleh nak paksa semua orang nak buat macam orang yang boleh buat azimah atas alasan ni ada orang boleh buat. Tak. Pada hukumnya begitu. Kan pada hukumnya begitu. Baik. Adakala mengambil rukhsah itu jadi wajib. Maksudnya kalau tak ambil rukhsah tadi itu boleh jatuh haram, dosa. Kan? Kalau tak buat rukhsah dosa kepada dia. Sebab adakala ketika mana rukhsah itu jadi wajib. Sebagaimana pada keadaan situasi makan bangkai ketika mana darurah.
Kan sebab apa? Kalau dia tak makan bangkai, dah lam yakulul mutarru mata ju'an. Kalau orang yang dalam keadaan darurah tadi tu tak makan bangkai, dia akan mati kelaparan. Fa idza lam yaf'al, kalau dia tak buat, yakni dia tak makan bangkai tadi tu dalam keadaan adanya rukhsah disebabkan darurah, kana athiman, maka dia dikira berdosa. Ditasabbu bihi, kerana dia telah menyebabkan pada dia meninggalkan lam yakul al-baitati, tak makan tadi tu, fi qatli nafsi, dia telah membunuh diri dia. Seolah-olahnya gitu, dia bunuh diri seolah-olahnya. Di anna ta'ala yaqulu wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh jiwa-jiwa kamu, nyawa-nyawa kamu. Dan juga dalam ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kan apa dia punya ta'lilu dhalik, dia punya reason dia, annal maitata wa nahwaha minal muharramat kal khamri innama hurrimat lima fiha min afsadin nufusi wal uquli, walakin idza ta'ayyana sababan li hafzin nafsi wa daf'il halaki anha kana tanawwaluha wajiban. Kan kerana apa? Makan mayat atau seumpamanya adalah benda-benda yang diharamkan sebagaimana arak. Dia benda yang diharamkan ini pada perkara merosakkan nyawa dan juga akal. Akan tapi kalaulah benda tadi itu dah dalam nak menjaga nyawa dan nak menolak daripada kerosakan nyawa tadi itu, maka mengambilnya wajib. Kerana apa? Kerana bukan hak manusia. Li'annahu laisa min haqqil insan ay yatlafa nafsahu. Manusia ni tak ada hak dalam nak bunuh nyawa dia, nak merosakkan nyawa dia atau nak bunuh diri dia. Au ya'riduha au ya'riduha litalafi fi ghairi halatil ma'dhun fiha syar'an. Dan tak boleh, manusia tak ada hak dalam nak menendahkan diri dia kepada kerosakan kebinasaan pada hal-hal keadaan yang tidak diizinkan oleh syarak. Kan? Kerana apa? Lianna nafsal insani laisat milkuhu haqiqatan. Kerana jiwa manusia ni bukan hak milik manusia hakikatnya. Innama hiya, hanya sebenarnya jiwa tadi tu milku khaliqiha, dimiliki oleh penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan diberi pinjam. Waqad da'aha indal insan, Allah taala bagi pinjam saja. Jadi bukan hak milik manusia ni, dia nak bunuh ke nak apa ke tak boleh. Kan okey. Walaisa min haqqil wadi', bukan hak orang yang diberikan pinjaman itu ayyatasarrafa fi wadi'ati bi ghairi idni malika, untuk dia nak buat apa sahaja pada perkara yang dipinjamkan itu tanpa izin tuan dia. Maka itulah yang diberikan analogi dia. Kan dan rukhsah, jenis rukhsah ini kan ai maka al-akhzu biha wajiban, kan. Tapi dari sudut itu jumhur ulama, adapun dari usul fiqh mazhab ulama Hanafiyah, dia menyamakan rukhsah ini dengan birukhsil isqat, rukhsah yang menggugurkan, kerana menggugurkan hukum yang haram tadi itu jadi kepada yang wajib. Okay. Di annal hukm al-asliyah saqata, hukum asal telah gugur, jatuh, fi hadhil halah, dalam keadaan ini. Kan, walam yabqi fil mas'alati, dan tak kekal dalam masalah ini, illa hukmun wahidun, mereka hukum satu je, iaitu apa? Huwa al-akhzu bi rukhsah, mesti ambil hukum yang rukhsah tadi itu. Okey, jadi itu perbincangan kita berkenaan dengan al-azimah dan juga rukhsah. Baik. Jadi secara asasnya azimah tadi itu ada tiga, kan? Tiga dia punya jenis dia, mengharuskan benda yang haram ketika darurah, dan juga mengharuskan meninggalkan benda wajib, serta sah pada beberapa akad yang menjadi keperluan manusia. Sekalipun tak ada berlaku tak ikut kaedah umum yang asal dalam akad-akad, terutamanya al-buyu' wal muamalat, jual beli dalam muamalat itulah, kan. Dan kita pun dah dibawa bincang oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam penulisan ini berkenaan dengan ada juga situasi yang mana aula untuk azimah, kita berpegang pada hukum asal, tidak mengambil rukhsah, walaupun ketika itu adanya rukhsah. Kerana apa? Kerana ada sebab-sebab yang menyatakan iktizaz,
bihi i'tizaz biddin kan jadi itu antara yang dinyatakanlah. Okey, itu saja. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pada pertemuan kita yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.